Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali kita dalam kelas sains secara PDPR. Pada hari ini, tajuk pembelajaran kita ialah bentuk asas ya. Jadi murid-murid, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama, murid boleh mengenali 4 bentuk asas. Ada berapa bentuk asas yang kita nak pelajari? 4 bentuk asas ya hari ni yang kita nak pelajari, iaitu apa? Bulatan, segi 4 tepat, segi 4 sama dan juga segi 3. Okey, yang kedua, objektif pembelajaran kita ialah murid boleh melakarkan bentuk bulatan, segi 4 tepat, segi 4 sama dan juga segi 3. Jadi kita nak melakarkan ataupun kita nak melukiskan bentuk-bentuk ini dengan betul ya. Okey, jadi murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Murid juga boleh rujuk dalam buku teks muka surat 90 bagi gambar raja yang dipaparkan di sini ya. Kalau murid perhatikan pada gambar yang dipaparkan di sini, ada beberapa kad, kad ucapan yang dihasilkan oleh murid-murid yang ditampalkan pada kelas 1 biru ya. Kelas murid tahun 1 biru. Apa yang kita nak perhatikan di sini, yang kita nak fokuskan, adakah bentuk kad yang dihasilkan oleh murid-murid itu sama? Cuba murid perhatikan, adakah sama bentuk kad yang dihasilkan? Kalau kita perhatikan, ada perbezaan ya pada bentuk-bentuk kad yang dihasilkan oleh murid-murid kelas 1 biru. Kalau murid perhatikan, pada bentuk-bentuk tersebut ada 4 bentuk ya. Jadi kita nak kenal apa 4 bentuk yang dihasilkan oleh murid-murid ini ya. Kalau murid perhatikan, 4 bentuk tersebut ialah bentuk yang pertama, kalau kita lihat itu adalah bentuk segitiga. Cuba sebut murid-murid bentuk segitiga. Bentuk yang kedua, segi 4 sama. Apa bentuk yang kedua? Segi 4 sama. Bentuk yang ketiga, iaitu apa? Segi 4 tepat. Cuba sebut segi 4 tepat. Dan bentuk yang terakhir ialah bulatan. Jadi ada 4 bentuk asas ya yang kita nak pelajari hari ini. Cuba murid sebut semula, iaitu apa? Segitiga, segi 4 sama, segi 4 tepat dan juga bulatan. Adakah bentuk-bentuk ini sama? Jadi kita nak lihat satu demi satu ya setiap bentuk asas yang kita nak pelajari hari ini. Jadi murid-murid, kita perhatikan dulu dengan bentuk segitiga. Kalau murid perhatikan bentuk segitiga adalah bentuk yang mempunyai 3 sisi. 3 sisi garisan lurus. Ada berapa? 3 sisi. Jadi bentuk yang ada 3 sisi tersebut dikenali sebagai bentuk segitiga. Bagaimana cara untuk melakarkannya? Kalau murid perhatikan di sini, kita akan melakarkan 3 sisi yang lurus dan saling bersambung. Ada berapa sisi? 3. So kita perhatikan pula bentuk yang kedua. Bentuk apa yang kedua di sini? Segi 4 sama. Segi 4 sama mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Cuba murid perhatikan sisi dia. Dia ada 4 sisi dan keempat-empatnya sama panjang. Bagaimana pula untuk melakarkannya? Kita akan melakarkannya dengan mempunyai 4 sisi yang saling berhubung dan setiap sisinya sama panjang. Bagaimana pula dengan bentuk yang ketiga? Kalau murid perhatikan bentuk yang kedua dan ketiga tadi
adalah lebih kurang sama ya, tapi namanya berbeza. Bentuk yang kedua tadi apa? Segi empat sama. Okey, bentuk yang ketiga di sini ialah segi empat tepat. Okey, apa perbezaan di situ? Okey, walaupun segi empat tepat ni mempunyai empat sisi, tetapi dua sisi bertentangan mempunyai panjang yang sama. Bermaksud kiri dan kanan panjang yang sama, atas dan bawah panjang yang sama. Sisi yang bertentangan ya adalah panjang yang sama. Jadi dia berbeza dengan segi empat sama tadi. Segi empat sama tadi, keempat-empat sisinya sama panjang. Manakala segi empat tepat, dua sisi yang bertentangan yang sama panjang. Jadi bagaimana cara untuk melakarkannya? Sama juga. Okey, tetapi sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, kita perhatikan bentuk asas yang keempat ya, iaitu apa? Bulatan. Kalau murid perhatikan bulatan ni dia ada satu sisi, tapi sisinya tak lurus. Sisinya melengkung ya, sisinya melengkung, dia tak lurus. Dia tak seperti segitiga ataupun segi empat sama dan segi empat tepat di mana sisinya lurus ya. Kalau kita nak melakarkan pun kita kena gunakan pembaris. Tapi untuk bulatan ni sisi dia adalah melengkung. Okey, jadi cara kita nak melakarkan juga haruslah dalam keadaan yang melengkung. Okey, jadi murid-murid kita dah mempelajari 4 bentuk asas pada hari ini. Boleh tak murid ulang balik apakah bentuk asas yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa? Segitiga. Yang kedua, segi empat sama. Yang ketiga, segi empat tepat. Dan yang keempat ialah bulatan. Dan juga kita dah lihat ya perbezaan bagi setiap bentuk asas ni, di mana kita boleh lihat dari segi bilangan sisinya. Kalau segitiga, bilangan sisinya berapa? 3. Kalau segi empat sama, bilangan sisinya adalah 4. Okey, 4 dan keempat-empatnya sama panjang. Manakala segi empat tepat, okey, sisinya juga 4 tetapi dua sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Manakala bulatan, sisinya ialah melengkung. Okey, jadi murid-murid kita akan lihat tugasan kita pada hari ini. Okey, tugasan yang pertama di dalam buku aktiviti muka surat 63. Okey, murid akan melakarkan 4 bentuk asas yang kita telah pelajari tadi. Okey, iaitu apa? Segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan juga bulatan. Okey, cikgu nak ingatkan pada murid-murid, untuk segitiga, segi empat sama dan segi empat tepat, lakaran dia mesti guna pembaris. Jadi dia mesti lurus ya, garisan dia mesti lurus, guna pembaris. Manakala bulatan, jangan guna pembaris. Mungkin murid boleh tekap gunakan apa-apa objek yang bulat ya. Contohnya paling mudah ialah duit shilling. Okey, kita pergi kepada tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ni masih lagi dalam buku aktiviti muka surat 65 di mana murid kena mewarnakan bentuk berdasarkan warna yang dituliskan di sini ya. Kalau murid perhatikan bentuk segitiga, murid kena warnakan dengan warna jingga. Bentuk segi empat sama dengan warna merah. Bentuk segi empat tepat dengan warna biru dan bentuk bulatan dengan warna kuning. Tengok betul-betul bentuk pada gambar rajah tersebut dan warnakan ikut warna yang telah dimaklumkan pada soalan tersebut. Dan tugasan yang terakhir, tugasan yang ketiga. Tugasan ni murid kena buat dalam buku jota ya. Jangan lupa tulis tarikh dan juga hari bulan. Tarikh hari apa? Tarikh ialah 28 hari bulan 9 tahun 2021 dan harinya ialah hari Selasa ya. Dalam buku tersebut
murid kena melakarkan satu objek dengan menggunakan bentuk asas. Pilih apa-apa objek yang ada di sekeliling murid dan murid kena lakarkan objek tersebut. Okey, contohnya ya, kat sini cikgu nak lakarkan gambar bagi jam dinding. Jadi jam dinding tu cikgu akan lakarkan gunakan 4 bentuk asas yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, contohnya bentuk jam dinding ni cikgu lakarkan dalam bentuk bulatan. Manakala nombor pada jam tersebut, okey, cikgu masukkan dalam apa? Dalam bentuk 4 segi sama. Okey, manakala jarum jam, cikgu lakarkan dalam bentuk segi 4 tepat dan juga 3 segi. Jadi kalau murid perhatikan pada gambar yang cikgu lakarkan kat sini, cikgu lakarkan guna apa? Guna 4 bentuk asas yang telah kita pelajari. Jadi murid-murid, okey, cikgu nak murid kreatif lah. Ada daya kita memikirkan di mana murid pilih apa-apa objek yang murid nak lakarkan, satu saja ya. Dan objek tersebut kita lakarkan gunakan 4 bentuk asas yang kita pelajari pada hari ini. Contohnya lah, cikgu dah tunjuk tadi jam dinding. Okey, contoh lain, mungkin murid boleh lakarkan sebuah pokok. Ringkaskan sebuah pokok, tapi pokok tu kita lakarkan gunakan apa? Bentuk. Apa bentuk pada daun, apa bentuk pada batang, apa bentuk pada buah yang kita nak letakkan pada lakaran tersebut. Ataupun murid boleh melakarkan sebuah rumah. Sebuah rumah ya, atap dia bentuk apa, dinding dia bentuk apa, pintu dia bentuk apa, tingkap dia bentuk apa. Ataupun sebuah kereta. Itu adalah contoh ya. Terpulang pada murid apa yang murid nak lakarkan, tapi pilih satu saja lakaran, buat dalam satu muka surat ya, dalam buku jota, dan selepas murid selesaikan boleh warnakan dengan cantik lakaran tersebut. Jadi murid-murid, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Okey, cikgu harap murid boleh siapkan tugasan dengan baik dan kita akan bertemu kembali pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.